Hari ni kita nak sembang pasal buku ni, Capital in the 21st Century. Buku ni agak penting lah sebab dia bincang tentang income inequality, ketidaksetaraan pendapatan. Antara benda yang dia tengok ialah macam mana keseluruhan income yang dijana pada satu tahun tu pergi kepada the top 10%. Katakanlah kita ada satu masyarakat, bilangan masyarakat adalah 10 juta. Dalam negara tu, dia keluarkan katakanlah 10 bilion income. Ada income dia 10 bilion. Daripada 10 bilion tu, berapa persen yang pergi dekat top 10%? Itu yang apa yang dia kaji dalam buku ni. Dan dia kaji dari sudut sejarah lah. Maksudnya dia tengok data daripada 1800 untuk 1800 plus untuk setengah kes tu macam Perancis dan UK, dan dia tengok daripada 1900 sampai sekarang. Dia tengok apa trend-trend dia. Dapatan paling penting daripada buku ni ialah sekiranya rate of return of investment lebih besar daripada economic growth rate, maka income inequality akan jadi lagi tinggi. Maksudnya apa? Okay, rate of return of investment ni maksudnya kalau kita invest in something, kita akan dapat dividen ke, rent ke kan, semua tu. Kalau rate of return tu lagi besar daripada economic growth, apa yang jadi ialah percentage daripada contoh tadi tu 10 bilion tadi tu akan lagi banyak pergi kepada top 10% daripada populasi tu. Hujah dia sangat panjang dan sangat komprehensif, dan dia tengok banyak negara, dan itu dia punya kesimpulan. Dan sebab dia yang dia kata, sebab dia ialah sekiranya rate of return on investment lagi besar daripada rate of growth on the economy, orang yang dah ada duit bila dia invest, dia akan dapat return tu lagi banyak daripada ekonomi tu akan berkembang. Secara amnya, orang yang kaya akan lagi kaya, orang yang miskin akan lagi miskin. Jadi dia ada buku lepas buku ni, dia panggil Capital and Ideology. Dalam Capital and Ideology tu dia bincangkan pasal macam mana masyarakat justify inequality. So semua masyarakat ada inequality, tak kisah bila-bila pun. Yang dia kata ialah dalam mana-mana masyarakat, income inequality tu mesti akan ada. Cumanya ada setengah-setengah tempoh yang dia akan lagi besar, dan ada setengah-setengah tempoh yang dia akan lagi kecil. So antara cadangan polisi yang dia nak buat ni ialah bila income inequality tu besar, redistribution tu kena lagi tinggi. Kena ambil lagi banyak duit daripada orang kaya bagi kat orang miskin. Sebab otherwise inequality tu akan grow lagi banyak. Ataupun reverse trend tu, maksudnya rate of growth of the economy tu akan lagi besar daripada return on investment. Cumanya kalau dia tengok dalam trend daripada 1900 sampai 2012 ni buku ni, rate of growth tu sebenarnya dah peter out lah. So at some point dia takkan tambah banyak lah. Dia tambah, tapi dia sikit je bertambah. So even China pun macam tu, and so on so forth. So at this point dia bawa balik perbahasan tentang inequality ni, patah balik kepada jadi benda yang utama dalam perbahasan ekonomi. Untuk kita kan kat Malaysia, at some point kita kena fikir lah macam mana kita punya income distribution yang kita ada sekarang ni, dan macam mana taxation yang kita nak buat. Sebab dia ada dua benda berbeza. Nombor satu, orang selalu cakap minimum wage. Satu lagi benda ialah inequality. Orang selalu kata, oh kita kena naikkan minimum wage kan, tapi naikkan minimum wage tu is only half of the story lah. Kita kena buat something else kalau kita nak tengok distribution as a whole. Dia ada beberapa isu tau yang agaknya kita kena bincang lah. Nombor satu ialah kenapa gaji kita rendah. Isu kenapa gaji kita rendah tu ada berkaitan dengan beberapa benda, including productivity. Idea asas dalam ekonomi kan ialah makin tinggi kita bayar, productivity orang tu makin tinggi kan. Tapi dia ada benda-benda lain juga yang datang, macam amount of capital and stuff like that. Sama ada orang aware ke tak tu, rasanya partly lah, sebahagiannya adalah disebabkan perbahasan macam ni dia tak diketengahkan. Biasanya orang hanya bercakap pasal minimum wage je. Lepas tu orang tahu, oh ramai orang ni kaya kan, oh ni orang ni kaya, ni ramai orang miskin. Tapi macam mana sebenarnya distribution kita kan, berapa ramai orang kaya, berapa ramai orang miskin, and so on so forth. Ada usaha bagi tahu apa ratio between CEO dengan gaji median, gaji orang tengah-tengah tu dengan CEO, apa ratio dia. So kalau kita tahu ratio dia, maknanya kita tahulah berapa inequality dia kan. Tak kenapa entah benda tu dah tak ada lah sekarang ni, orang dah tak dipopularkan. Mungkin kita kena bincang balik pasal distribution ni juga, bukan hanya yang minimum wage tu lah.